berkaitan dengan bab yang keempat iaitu agama, kepercayaan dan keunikan masyarakat kerajaan alam Melayu. Semua dah belajar. Okey, tingkatan 2, kita tahu bahawa berkaitan semua tentang 4 bab pertama adalah berkaitan kerajaan alam Melayu. Ada berapa? Ada 7. Ada 7. Iaitu apa? Iaitu kita tengok daripada atas iaitu kerajaan Funan, Champa, Angkor, kemudian Kedah Tua, Gangganagara, Sriwijaya dan Majapahit. So total ada 7. Itu yang kena ingat. Jadi so bila kita ingat tentang senarai kerajaan-kerajaan itu mudah untuk kita faham. Kan nampak? Ada lagi yang memang mercun. Ya, memang ada lagi kat sini macam Gaza. Tiap-tiap malam ada meletup macam Gaza lah. Okey. Baik. Macam kat Palestin tu kan. Alright. So kita lihat agama dan kepercayaan awal. Okey, kepercayaan awal kalau kita lihat ada 2. Okey, ada 2 iaitu berkaitan dengan animisme dan juga dinamisme. Kena ingat ni, animisme dan juga dinamisme. Apa itu animisme? Kepercayaan bahawa makhluk ataupun hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Itu. Jadi mereka percaya terhadap makhluk halus dan penyembahan roh nenek moyang. Makhluk halus Cikgu nak tanya kamu lah. Kamu percaya tak dalam dunia kita ada makhluk halus? Kamu percaya atau tidak? Wujudnya makhluk halus. Percaya atau tidak? Yes, betul. Sebenarnya ada. Memang ada. Cuma kita tak nampak. Jadi kita tak perlulah sibuk-sibuk nak cari dia. Jangan cari dia. Jangan cari dia. Biarlah dia. Okey. Baik. Kemudian yang kedua iaitu animisme. Iaitu kepercayaan terhadap kekuatan atau semangat. Benda atau makhluk dianggap mempunyai mana ataupun ada semangat yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Okey. Pernah nampak okey. Bakteria tu makhluk halus ke? Bakteria tu bukan makhluk halus. Itu memang makhluk yang kena tengok dengan mikroskop. Aku cekik juga kau Aaron. Okey, baik. Kau tanya bakteria Okey, kau tak nak tanya virus kan? Okey. Menyebut pasal virus hari ini mencecah 6,000 kes So COVID-19. So cikgu harap sangatlah pada kamu semua. Jangan keluar. Please, jangan keluar. Jangan keluar daripada rumah. Sebab virus COVID tu sekarang ni bukan semata-mata daripada orang ke orang, tetapi mungkin boleh berterbangan. Okey, di udara, di pakaian. So kita tak tahu kat siapa, kat mana. So hopefully jangan keluar, please. Okey, please. Okey, ia ada gejala baru. Okey. So hopefully kamu tidak keluar Ya, betul. Kenapa tak total lockdown? Itu kita kena tanya kerajaan lah. Kerajaan ada sebab kenapa dia buat macam tu Baik. Animisme. Kita lihat animisme, kepercayaan pada makhluk, hidupan atau tumbuhan memiliki roh atau semangat. So inilah gambaran. Gambaran di mana diorang sedang mempercayai animisme, penyembahan roh nenek moyang dan sebagainya. Tak tahulah, mungkin dia tengah karok tu macam tu kan, lagu raya kan, selamat hari raya. Itu kita tak tahulah kan. Dia tengah karok tu pakai mic tu. Mungkin memanggil nenek moyang dia kot. Dia tengah karok tu Okey. So karaoke. Dan dinamisme ialah kepercayaan atau semangat. Semangat yang ini tentang ada kekuatan pada unsur-unsur alam ini. So itu perbezaan antara animisme dan dinamisme. Ingat animisme kepercayaan pada makhluk memiliki roh atau semangat. Manakala dinamisme ialah kepercayaan terhadap kekuatan ataupun semangat. So itu perbezaan animisme dan dinamisme. Baik. Kita teruskan dengan yang kedua, perkembangan agama. Di mana kita lihat di setiap kerajaan ada perkembangan agama, seperti kalau kita lihat kerajaan Funan. Okey, bila tengok Funan kat sini, kamu tengok Funan kat sini, maka kamu akan lihat adanya 2 agama iaitu Hindu dan Buddha.
telah tersebar sejak abad yang pertama lagi, iaitu Raja Funan dia Fan Shih Man. Inilah dia nama dia, berperanan besar dalam perkembangan agama Buddha. Dan candi Buddha tinggalan kerajaan Funan ialah Candi Go Chai Ti. Kalau siapa tak tahu apa itu candi, candi ialah bangunan seperti ini yang dibina untuk keagamaan. Dan setakat ini candi yang paling besar kita pernah tengok adalah dua candi, Candi Borobudur dan juga candi Angkor Wat. Itu Angkor Wat. Okey, so itu di Funan. Kemudian untuk Angkor pula kalau kita lihat, memang mereka dengan agama Hindu menjadi anutan utama sejak kerajaan diasaskan dan menjadi gemilang semasa pemerintahan Surya Varman yang kedua. Dan candi Hindu yang termasyhur, candi Hindu adalah Angkor Wat. Kita dah pernah pergi kan? Ni gambaran Angkor Wat tu. Dan semasa pemerintahan Jaya Varman yang ke-7 ini, pada abad ke-12 agama Buddha menjadi agama utama. Agama Buddha. So itu berkaitan agama Hindu, agama Buddha yang terdapat di Funan dan juga di Angkor. Baik, lupa cikgu nak bagi tahu. Salah satu tips yang baik untuk ingat sejarah ialah sekiranya cikgu menandakan seperti bulatkan ataupun cikgu underline kan, kalau kamu ada dah print nota ni kan, kamu pun buat yang sama supaya sama-sama dapat. Sama-sama dapat. Itu tips dia. Boleh Alright. Kemudian kita lihat kerajaan Champa. Champa pula kalau kita lihat di sini, iaitu kalau kita lihat di atas iaitu agama Hindu. So agama Hindu tersebar sejak abad keempat ketika pemerintahan Badravarman. Dan beliau mendirikan candi Hindu di lembah Mison iaitu Siva Badresvara dan di Ponagar. Dan candi Dongduong ialah bukti penyebaran agama Buddha di Champa. Dan selepas itu Islam pula tersebar luas semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ke-14. So, kalau kita nak ambil poin utama kat sini, untuk Funan ada dua agama iaitu Hindu dan Buddha. Dan dia punya tokoh terkenal ialah Fan Shih Man. Kalau untuk Angkor, agama Hindu, dan juga agama Buddha. Di sini. Dan tokoh yang terkenal adalah Surya Varman yang kedua serta juga Jaya Varman yang ke-7 ini. Dan untuk Champa, dia ada 3 agama. Agama Hindu, kemudian dia ada agama Buddha kat sini, dan satu lagi dia ada agama Islam. So dia ada 3 agama. Sultan Zainal Abidin tu Raja Terengganu ke? Yes, betul. Tetapi yang ini, Sultan Zainal Abidin ketika memerintah kerajaan Champa. So tak ada kena-mengena dengan Terengganu. So itu cara dia. Kamu highlightkan the keywords, kata kunci. Itu yang paling penting. Alright. Baik. Kita teruskan. Seterusnya kita lihat kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya memang pusat kegiatan agama Buddha sejak abad ke-7 lagi, dan pendeta Buddha yang bernama Aising. ICU dah habis rupanya. Jangan. Okay sayang. Thanks for coffee. Thanks for my love. Thank you sayang. Tengok. Kopi berpistol. Kopi pun berpistol. Ini tanda kasih sayang ya. Kopi berpistol. Ada siapa nak kena tembak? Tak ada. Baik. Kita teruskan. Jangan tembak kita. Tak. Alah, korang biasa kena tembak kan? Tak biasa kena tembak? Bukan korang biasa kena tembak ke? Kan? Bila kita pergi ni? Tak. Bila kita pergi masuk pasar raya. Nak masuk pasar raya je kan, dia ada tembak mesin. Dia ambil suhu. Tip. Macam tu. Selalu cikgu macam tu tak? Kan? Tembak macam tu kan?
Pernah sekali, cikgu punya ingat, okey nak pergi beli ayam lah, beli ikan lah, beli sayur lah, apa semua kan. Sampai kan ada perempuan tu, cip. Okey, boleh. Okey. Lepas tu cikgu tanya, alah, kena tembak lupa nak beli apa yang tadi? Kan? Budak tu kata, entahlah, saya pun tak tahu. Okey, kena tembak di kepala, terus lupa. So hati-hati. Jangan kena tembak. Okey, baik. Kita lihat kerajaan Sriwijaya. Kena tembak hati. Shut up, Aaron. Wah, kau nak tembak hati aja kau ya. Aaron. Okey. Kerajaan Sriwijaya. Okey. Merupakan pusat kegiatan agama Buddha. Dan pendeta Buddha bernama Air Singh ni daripada China pernah datang ke Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan menterjemahkan kitab-kitab agama Buddha. So antara candi-candi Buddha yang masyhur adalah termasuklah Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan juga Candi Muara Takus. Ini contoh candi dia. Sampai sekarang ada lagi binaan candi ni. Candi ni untuk tempat keagamaan dia. Tempat keagamaan. Kemudian, okey. Kemudian satu lagi kita lihat iaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pula, okey, agama Hindu dan Buddha berkembang dengan serentak. Serentak ya. Kalau kita lihat di sini, iaitu Hayam Wuruk. Ingat nama ni, menyatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha dipanggil Okey, adakah Tripaksa? Adakah ianya Tripaksa? Okey, adakah benar ianya Tripaksa? Kan? Setahu cikgu sebenarnya nama betul dia adalah Tripitaka. Kalau cikgu tak silap. Tripitaka sebenarnya. Okey. Baik, tak apa. Candi yang masyhur termasuklah Candi Jabung, Candi Suku dan Candi Brahu. Dan kemudian agama Islam pun. Okey. Tripitaka. Itu ada typo tu sebenarnya. Typo sebenarnya ya. Baik. Kemudian agama Islam pun tersebar. Alhamdulillah. Jangan risau dia online kat sini. So dia virus takkan pergi online. So don't worry. Excuse me. Baik. Agama Islam. Kalau kita lihat di sini, okey, agama Islam tersebar sejak abad ke-14. So buktinya Wu Ping, pegawai kerajaan Ming beragama Islam, dilantik sebagai wakil tetap. So di sini kita lihat Sriwijaya dia pegang dengan agama Buddha sahaja. Tetapi Majapahit ada 3 agama, Hindu, Buddha dan juga agama Islam. Itu kerajaan Majapahit. Dan untuk kerajaan Kedah Tua, sebab ada ayat salah. Yes. Okey, agama Buddha sebenarnya menjadi anutan utama sejak abad ke-5 dan agama Hindu pun turut tersebar di Kedah Tua. Kemudian Kedah mula menerima pengaruh Islam pada abad ke-12. Iaitu pemerintah Kedah ke-9 iaitu Maharaja Derbar Raja telah memeluk agama Islam pada tahun 1136. Maksud anutan tu sebenarnya adalah menjadi agama utama ataupun anutan tu ialah kepercayaan. Anutan utama maknanya kepercayaan utama. Boleh faham anutan tu maknanya kepercayaan utama. Terima kasih banyak Radin. So, kerajaan Kedah Tua ada agama Buddha, ada juga agama Hindu dan juga ada agama Islam. Itu di mana? Di Kedah Tua. Kedah Tua. Dan Gangga Negara, dia menganut agama Buddha. Buktinya penemuan arca-arca Buddha di Lembah Kinta iaitu di Perak. Ada orang Perak kat sini? Ada orang Perak? Tak ada orang Perak sini orang Perak. Dia tak panggil Perak dia panggil orang Perak. Ada orang Perak kat sini. Kan? Nurin Zahra orang Perak. Ate Kemanya, Alif Daniel pun orang Perak. Alhamdulillah. Di Malaysia, di kelas kita ni ada pelajar-pelajar daripada seluruh Malaysia. Tak percaya kita tengok Ada sesiapa kat sini daripada Penang? Ada sesiapa kat sini daripada Penang? Awak anak maminya. Haru. Anak Penang. Penang ada Penang.
Kalau ada Penang say saya, tulis kat situ saya. Khalis. Penang, Aidil Iskandar, Penang, nampak? Kedah ada Kedah. Awak lolak ini Hang Pi mana, Kedah mana? Nampak? Ramai Arif Azhar, Hazim Ilman, Perak. Sorry, Kedah. Kemudian kita tengok ada yang daripada daripada mana? Ada Kelantan tak? Kelantan, Terengganu. Kelantan dulu. Kelantan ada Kelantan. Utaya Kelantan. Mampu sangat kau ni Utaya. Kan? Utaya Kelantan. Akil atau Malaysia. Sekejap nak tanya. Ada tak daripada Sarawak? Kita naik belun. Sarawak kita naik belun. Ada? Daing dia sekolah kat Kelantan. Utaya ni. Kedah pun dia, kan? Sarawak pun dia, Johor pun dia. Kau ni. Palestin pun kau Ke Palestin pun kau juga? Utaya? Okey. Okey, saya semua negeri. Baik. Okey. Selangor tak ada slang. Selangor dia ni je. Okey. Apa ni de? Come on de. Semua main de je. Kan? Kan. Okey. Baik. Untuk ganggan negara, Bimalan Melaka. Melaka pun ada kan. Orang Amerika tahu. Ya. Okey, kalau ada orang cakap macam ni, ya kan je? Ya. Amerika. Amerika kan? Baik, kita terus. Okey. Ya, baik. Okey. Saya ni 9. Negeri 9. Ya Allah, macam-macam Alhamdulillah dengan kelas online kita berjumpa kawan-kawan dari seluruh Malaysia. Terbaik. Kan? Nanti cikgu nak buat kelas untuk rakyat Palestin lah. Kan? Rakyat Palestin bagi dia orang join. Terbaik juga. Okey. Kemudian kita lihat. Kerajaan Gagah Negara. Turut ditemui ialah patung Buddha Avalokitesvara di Perak. Ya, dan ini menunjukkan pertanda ada agama apa? Agama Buddha. So itulah ketujuh-tujuh kerajaan. Ada yang agama Buddha sahaja, ada yang agama Hindu dan Buddha, ada yang agama Hindu, Buddha dan kemudian Islam. Itu bagi setiap kerajaan. Baik. Kemudian kita lihat keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Apa yang kerajaan alam Melayu dulu wariskan pada kita? Banyak. Rupa-rupanya yang diamalkan kerajaan alam Melayu dulu sampai sekarang ada tau. Iaitu apa tahu? Pertama sekali, sistem pemerintahan beraja ni. Rupa-rupanya raja-raja kita yang ada sekarang ni datang daripada zaman dulu lagi tau. Daripada kerajaan alam Melayu lagi. Betul. Tak percaya tanya alien ni. Betul tak alien? Betul kan? Kalau dia kelip mata tu maknanya betul lah. Cuba tengok dia kelip mata tak? Kan? Nampak? See? Dia kelip mata. Nampak dia kelip. So betul lah tu. Betul lah tu. Nampak? Betul betul. Dia kelip lagi. Tak nampak? Ni nampak ni. Dia kelip mata ni. Kan? Betul tu. Jangan main-main. Dia macam tu je dengan korang. Okey, hati-hati. Okey. Okey. So adik Lin. Cikgu dari mana Cikgu daripada planet Pluto. Okey. Baik. So kita lihat pemerintahan beraja. Okey. Pemerintahan beraja kita lihat daripada dulu dah ada pemerintahan beraja. Raja ni macam mana diorang pilih sebenarnya? Boleh ke? Saya nak jadi raja lah. Kau ingat raja ni boleh apply isi borang jadi raja? Tak ada. Sebenarnya raja ini mesti berasaskan keturunan. Dan pembesar pun mengesahkannya. Itu baru betul jadi raja. Kemudian keturunan raja ni sebenarnya dianggap suci dan berdaulat. Kat sini ada tak mana-mana pelajar yang namanya bermula daripada raja? Mungkin Raja Ahmad ke Raja ada tak? Utayang, kau mana ada depan turunan beraja? Kan? Tak ada. Okey. Tak ada okey, tak apa. Raja Aaron, Allah. Raja Amerika. Halo. Amerika mana ada raja? Okey, baik. Kemudian pemilihan raja macam mana dipilih? Okey, wanita keturunan raja boleh dilantik sebagai pemerintah. Okey, sebagai contoh di kerajaan Majapahit. Ya, memang ada.
Okey. Bagus Fatihun Nasir, bagus. Cepat dapat. Ya kan ya? Utaya, ya. Ya. Lah Utaya. Ya, ya. Okey, baik. Ya, 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 ya. Okey, baiklah. Baik. Raja juga dipilih daripada golongan-golongan tentera seperti kerajaan Funan dan juga Champa. Okey. Baik, biarlah. Vina, saya nak resign lah kelas ni. Alamak, apa ni? Koyak. Koyak to you. Koyak to you. Apa ni kan? Okey. Tak mainlah koyak kan. Okey. Cikgu toksik. Kan? Kita okey je kan. Okey. Kita lihat gelaran pemerintah. Okey, gelaran pemerintah. First, sistem beraja. Rupanya itulah sistem beraja. Yang kedua, gelaran-gelaran pemerintah. Itu rupanya dibawa daripada kerajaan alam Melayu. Contohnya, pengaruh Hindu dan Buddha memasyhurkan gelaran raja dan maharaja. Daripada dulu dah ada gelaran raja dan maharaja. Dan ada satu gelaran yang kalau kita lihat di sini, iaitu raja di gunung, maharaja di pulau. Ini menggambarkan gelaran kebesaran kuasa. Satu soalan cikgu nak tanya. Kerajaan mana yang raja dia menggunakan gelaran raja di gunung, maharaja di pulau? Kerajaan mana? Boleh tulis. Kerajaan mana? Okey. Ya ke Vina Mashin? Sriwijaya ke? Aaron Majapahit? Are you sure? Are you sure? Kan? Funan, Vimalan. Oops. Kan? Okey. Baik. Sebenarnya raja di gunung, maharaja di pulau, ianya adalah gelaran yang digunakan oleh Raja Sriwijaya. Sriwijaya. Confirm. Sriwijaya. Yes, betul. Sriwijaya. Ini gelaran yang digunakan oleh Raja Sriwijaya. Yes. So, itu gelaran dia. Aduh, selalu lupa. Boleh ingat balik. Okey. So, Raja Funan, Champa, Angkor dan Sriwijaya menggunakan gelaran Varman. Varman ni maknanya apa? Maknanya adalah raja. Surya Varman. Raja Surya. Surya tu apa? Matahari. Surya Varman, Raja Matahari. So, Varman tu raja. Nampak tak? Kan Indra Varman, Surya Varman. Betul Funan. Itu sebenarnya Varman tu raja, gelaran dia. Gelaran dia. Oh ya, betul. Nampak? Bukan nama. Yes. Gelaran dia. Sama macam ni lah. Kalau kita tengok sultan-sultan kita kan. Contohnya macam kalau kamu tengok kat Kelantan, dia Sultan Muhammad. Sultan Muhammad. Dia punya gelaran tapi nama betul dia Raja Faris Petra. Dia bila naik jadi sultan guna nama gelaran Sultan Muhammad. Memang macam tu. Dia guna gelaran. Yes, betul Vina version. Kurung Benam, Cakravatin, Raja Diraja, itu sebenarnya adalah gelaran untuk kerajaan Funan. Betul Vina version. Bagus. Nampak tak? Pelajar-pelajar kelas sejarah Cikgu Rafi ni memang hebat-hebat. Diorang ni memang hebat-hebat. Tak tahu diorang ni makan apa. Kismis banyak kot. Makan kismis banyak. Hebat-hebat diorang ni. Okey, baik. So kita lihat di sini warisan pemerintahan. Pertama pemerintahan beraja, yang kedua gelaran pemerintah tadi. Yang ini yang kedua. Baik, yang ketiga iaitu kedudukan raja. Kan? Cikgu tapi saya tak hebat. Hebat, hebat. Semua dalam ni hebat. Kalau tak hebat lagi, tak lama lagi jadi hebat. Don't worry. Tak lama lagi jadi hebat. Terbaik. Yeah. Hebat. Utaya hebat. Kami semua dah akui. Baiklah Utaya, baiklah. Memang kamu hebat. Okey cikgu. Terlalu ke apa? Terlalu sendiri mau ingat. Nombor 3. Kedudukan raja. Kedudukan raja. Kedatangan Islam telah memperkenalkan konsep khalifah. Dan raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati semasa pengaruh Hindu dan Buddha berkembang. Kemudian raja-raja perlu ditaati. So mengingkari raja, ingat sampai sekarang kalau kamu mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan dan dianggap sebagai menderhaka. Jangan.
Itu penting ya. Kedudukan raja itu penting, kena hormat. Jangan lawan. Baik. Kemudian seterusnya kebijaksanaan pemerintah. Ya betul, khalifah itu pemimpin Islam. Pemimpin Islam ya. Kebijaksanaan pemerintah, iaitu pemerintahlah sebenarnya yang telah memilih dan membangunkan pusat-pusat pemerintahan. Seperti kalau kita lihat kerajaan-kerajaan Srivijaya, kemudian Majapahit semua, mereka telah memilih lokasi di pesisiran pantai supaya boleh buat perdagangan. Kemudian lokasi di lembah sungai dan tanah yang subur. Ini semua raja yang memilih lokasi. Contohnya Gunung Jerai menjadi mercu tanda kerajaan Kedah Tua. Bila orang nak pergi ke kerajaan Kedah Tua, mereka tengok kat tepi tu ada Gunung Jerai. Oh, kalau yang naik kapal kan, dia tengok, oh ada Gunung Jerai. Means that kita telah sampai ke Kedah Tua. Nampak tak? Pemerintah kata apa? Kita boleh jadikan sini negeri yang baik. Sebab Gunung Jerai boleh jadi landmark. Yes. Boleh jadi landmark untuk para pedagang. Sekarang ada lagi. Yes, sekarang Gunung Jerai masih ada lagi. Ada lagi. Okay. Kemudian raja-raja juga bijak dalam menjalinkan hubungan diplomatik. Kalau kita lihat hubungan diplomatik, iaitu hubungan persahabatan dengan negara-negara luar. Kemudian untuk mendapatkan bantuan ketenteraan dan senjata, serta menjalinkan hubungan melalui perkahwinan. Contohnya Puteri Raja Srivijaya, Majapahit kahwin dengan anak raja daripada kerajaan Melaka dulu. So itu telah menjalinkan hubungan diplomatik melalui perkahwinan. Bagus tu. Bagus. Kemudian daripada segi kegiatan ekonomi. Okey, kalau kita lihat raja-raja dulu ataupun kita lihat kerajaan-kerajaan dulu ya, mereka bagus memanfaatkan kesuburan tanah. Di mana kesuburan tanah ni penting untuk menjalankan aktiviti pertanian. Sebab tu kerajaan-kerajaan dulu kalau kamu lihat banyak tanam padi. Betul. Tanam padi sebab mereka tahu tanah mereka subur untuk padi. So itu mereka memanfaatkan kesuburan tanah. Dan contoh kawasan terlibatlah seperti di lembah Sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Ini kawasan-kawasan yang memiliki kesuburan tanah. Seterusnya, kerajaan-kerajaan alam Melayu ni, mereka bijak dalam membina pelabuhan. Di mana pelabuhan-pelabuhan dibina ni di lokasi yang strategik. Di tempat yang mudah dikunjungi oleh para pedagang. Terdapat 3 bentuk pelabuhan yang kita belajar. Pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan dan pelabuhan entry port. Pelabuhan pembekal tu maknanya apa? Pelabuhan yang membekalkan bahan-bahan mentah seperti padi, kemudian sayur-sayuran, ikan, itu pelabuhan pembekal. Kalau pelabuhan kerajaan, di pelabuhan tu ada kerajaan yang memerintah. So itu pelabuhan kerajaan. Kalau pelabuhan entry port, pelabuhan yang menjalankan import export. Ada import, ada export. So itu pelabuhan entry port. Maksud mentah tu apa? Mentah tu maknanya bekalan bahan-bahan asas. Itu. Yes, raw, betul. Vilmalan, betul sangat. Terima kasih banyak Vilmalan. Bagus. Ini antara pelajar-pelajar cemerlang ni. Bagus. Kemudian, okey, dari sudut kegiatan ekonomi ya. Okey, kegiatan alam Melayu, kerajaan alam Melayu daripada dulu telah mencipta sistem pengairan di mana mereka berjaya mencipta pengairan seperti barik. Dekat saya feel cikgu-cikgu cakap saya apa? Okey, kebiasaannya dalam bentuk satu pelabuhan yang sama, Aaron. Pelabuhan yang sama. Dia bertukar status daripada pelabuhan pembekal jadi pelabuhan kerajaan dan jadi pelabuhan entry port. Okey. So kalau kita lihat di sini ya. Okey. Kerajaan dulu mereka bijak dalam mencipta sistem pengairan seperti barik. Ingat barik Barik ialah takungan air untuk pertanian. Dan juga sistem saliran. Cikgu rasa dah banyak kali dah. Cikgu rasa tak payah bawa lah. Korang dah biasa tengok, cikgu bawa kamu pergi mana? Pergi tengok barik kan? Barik di
Angkor. So dah tahu dah sebenarnya. Dan baris ni untuk apa? Untuk memastikan bekalan air mencukupi di kawasan pertanian. Tanaman seperti padi dan rempah-ratus dapat diusahakan sepanjang tahun. Oh, saya tak tengok Oh, ya ke? Jap, kita tengok, kita vote dulu. Berapa ramai kat sini yang tak tengok lagi baris secara live? Anyone yang tak tengok baris? Oh ya ke? Belum tengok lagi baris Oh, ah, oh ya ke? Okey. Tak ingat saya tengok. Okey. Baik, selepas ini kita pergi jalan. Okey. Selepas ini kita pergi berjalan, kita tengok baris. Alright? Banyak pelajar baru. Yes. Okey. Okey. Kemudian perkembangan sosio budaya di mana inilah antara sumbangan atau warisan kerajaan alam Melayu iaitu sistem tulisan dan bahasa. So dah ada sistem tulisan dan bahasa, dah ada persuratan yang mempamerkan keintelektualan, kebijaksanaan masyarakat alam Melayu dan juga seni bena. Dah ada seni bena. Seperti pembinaan candi dan juga membina kapal-kapal laut. Jadi, kalau kita lihat keunikan warisan dalam amalan beragama ini, kesimpulannya iaitu kalau kita lihat anutan pelbagai agama. Maknanya kalau kita lihat kerajaan alam Melayu ni kesimpulannya menganut pelbagai agama. Kerana apa? Kerana mereka mengamalkan sikap terbuka, open minded. So mereka menerima agama Hindu. Datang pula Buddha, mereka menerima agama Buddha. Kemudian datang pula Islam, mereka menerima agama Islam. Itu maknanya apa? Mereka ada sikap terbuka. Rakyat mereka dan raja ada sikap terbuka. Itu satu. Kemudian yang kedua, mereka berjaya membina candi-candi besar. Dan candi ini sebagai lambang keagungan sesebuah kerajaan. Sebagai contoh, Candi Borobudur ataupun Candi Angkor Wat. Dan kalau kita lihat kenapa agama menjadi penting? Kerana agama menyatukan golongan raja dan rakyat. Ingat agama menyatukan golongan raja dan rakyat. Dan apabila pembinaan masjid berlaku, maka sistem pendidikan Islam juga wujud melalui pembinaan masjid dan institusi pondok ataupun juga madrasah. So itu sistem pendidikan Islam, pembinaan masjid. Yes. Secara umumnya agama ingin membentuk manusia menjadi orang yang baik. Tak ada agama yang suruh kamu jadi jahat. Betul tak? Kan? Agama untuk mendidik kamu jadi orang baik, bukan jadi orang jahat. Yes. So walaupun berbeza agama, kita perlu saling menghormati. Ingat tu, hormat agama lain. Jangan kutuk agama lain-lain. Baik. Walaupun agama Yahudi, kita hormat agama dia. Tetapi kita tak hormat dia punya sikap dan orang-orangnya yang degil. Ya, itu sebenarnya. Tak ada. Baik, dengan itu maka tamatlah, kalau kita lihat tamatlah ringkasan bagi bab yang keempat. Apa itu Yahudi? Yahudi ni sebenarnya adalah satu agama. Ataupun dipanggil Jus. Yes, betul. Agama yang dipanggil agama Jus. Yang banyak terdapat di kawasan-kawasan di sebelah timur Asia Barat sana. Yes, Asia Barat. Baik. Since kita ada sedikit masa ini, so cikgu nak bawa kamu untuk pergi seperti yang dijanjikan. Kita nak bawa pergi ke tempat yang penting-penting. Baik. Yang kita sebutkan tadilah. Baik. Quiz tak ada? Ada sekejap lagi. Alright. Kita lihat kenapa tiba-tiba muncul keluar yang ini. Sengaja cikgu tunjukkan yang ini sebab kelas sebelum ini, di sinilah yang berlaku agama
ya, ataupun sebuah negara yang tidak diiktiraf, iaitu iaitu negara Israel. Negara Israel yang ini. So ini negara Israel, dan kalau kita lihat, sebenarnya nama sebenar dia Palestin. Nama sebenarnya Palestin. Tetapi orang-orang Yahudi telah merampas tanah itu dan menjadikannya negara Israel. Itu yang kita tak nak berlaku pada Malaysia. Dan kalau katakan yang sekarang ni bergolak kan, ada serangan-serangan tu kan. So sebenarnya serangan tu banyak berlaku di mana tahu? Di kawasan ni je sebenarnya. Di Gaza. Ini di Gaza ni, di tepi ni. Inilah dia Gaza yang banyak berlaku peperangan sekarang ni. Dan yang Israel serang daripada kawasan yang ini. Kawasan yang sebelah yang cikgu tunjukkan pada arrow tu, ini kawasan dia. Tapi sebelah kiri ini Gaza. Bayangkan kamu tengok daripada dekat, kamu tahu daripada atas betapa crowdednya Gaza tu dan betapa dhaifnya Gaza tu, dengan kawasan yang macam setinggan banyak. Tapi kamu tengok sebelah kanan dia, penuh dengan kawasan-kawasan pertanian, kawasan-kawasan yang aman dan makmur. Itu kawasan Israel. Bayangkan Israel buat border tu, memisahkan antara Gaza dengan Israel. Mereka hidup senang lenang. Yang Hamas tu di Gaza. Di Gaza memperjuangkan. Nampak? Border macam pelik. Memang border tu. Memang border. Kamu tengok kat sini betul-betul. Nampak? Kan ada perbezaan tu. Yang sebelah kanan ni macam aman makmur, damai, tenteram. Tapi sebelah kiri tu, ya Allah. So nampak tak? Dia punya perbezaan kiri dan kanan. So itulah yang kita kata sebagai macam-macam. Macam-macam. Kalau kita lihat di sini contohnya contoh cikgu bawa kamu sekejap je kita pergi ke negara Israel. Yang ini yang dikatakan sebagai tempat Israel bercucuk tanam. Kita tengok. Betapa kawasan dia cantik. Aman, damai. Siap warna-warni. Ini tumbuhan pokok lavender yang mempunyai pelbagai warna. Nampak? Ini pokok bunga tau. Pokok bunga lavender. Lepas tu banyak. Yes, warna-warni. Tenang, aman, damai. Nampak? Ini kawasan pertanian di tanah Israel yang dulunya Palestin ni. Nampak? Tak ada pun setinggan, cantik, tenang kan? So itu di sini. Tapi perangai dia. Tapi bila kita tengok balik, itu di kawasan yang di Israel. Kemudian kita tengok bagaimana pula kawasan yang di sebelah sini. Kita tengok kawasan di sebelah sini ya. Contohnya kalau kita tengok di kawasan di Gaza. Macam mana kawasan di Gaza? Kamu tengok perbezaan dia. Nampak? Dengan rumah-rumah yang padat, dengan kering kontangnya, dengan tanah tak suburnya. Dengan seolah-olah di kawasan-kawasan yang tidak membangun langsung. Jadi ini perbezaan. Perbezaan di antara Gaza dan juga kawasan Israel itu. Jadi di sinilah yang kerap berlaku serangan-serangan Israel terhadap Gaza. Sebab diorang nak juga tanah-tanah kat sini. Dah dapat banyak tanah besar pun nak juga tanah yang kecil ni. Apa masalah diorang? Inilah yang berlaku sebenarnya. Baik. Cikgu tak nak bebel tentang ini sebab kita bukan nak tengok yang ini. Kita nak tengok yang dikatakan sebagai so kita nak tengok Siem Reap, iaitu di Cambodia. Iaitu kita nak tengok kerajaan alam Melayu punya Bare. So baik, ini Siem Reap. Baik, kamu lihat di sini. Kamu nampak tak ada yang nama yang gambar petak ni?
Yang petak tu, okey, yang petak tu kan, kamu tengok petak ni, inilah dia bare. Bare itu takungan air. Takungan air yang kalau kamu tengok, ini sebenarnya buatan manusia. Yang mana panjang dia sharp. Kalau kamu tengok cikgu ukur sharp berapa ni? 8, okey, 8 kilometer. 8 kilometer sharp ujung ke ujung 8 kilometer. Orang dulu zaman kerajaan Angkor dah buat sharp 8 kilometer. Dan dia punya lebar dia adalah dari hujung ke hujung ini adalah lebih kurang sharp 2 kilometer. Bayangkanlah 2 kilometer bermakna 8 kilometer kali 2 kilometer. Bukan meter 2 kilometer dan 8 kilometer. Punyalah bapak besar gila. Takungan air ni tahu. Untuk mengairi kawasan pertanian di kiri dan kanan. Dan besar ke cikgu? Besar. Kalau korang, cikgu biasa bawa korang semua pergi tengok kan. Jadi inilah pemandangan macam mana rupa sebenarnya. Okey. Ini dia. Nampak tak besar dia? Macam laut dia. Kalau korang tengok kat tepi macam laut. Inilah dia bare. Takungan air. Okey, takungan air. Besar gila. Cikgu, dalam ke? Dalam. Memang dalam. Okey, memang dalam. So sebesar-besar ini adalah takungan air untuk mengairi kawasan pertanian. Ada ikan ke? Percayalah, di mana ada air, di situ ada ikan. Di mana ada air, di situ ada ikan. Percayalah tu. Macam laut mini, yes. Macam laut mini. Tapi dalam jamban pun ada. Okay. Baik. So ini the amazingnya, ianya adalah buatan manusia. That's amazing. Buatan manusia tau. 8 kilometer kali 2 kilometer takungan air. Kau korek tanah sekejap pun kau dah penat. Kan? Ini 8 kilometer. Wah, gila. Di mana ada ikan. Okay. So itu adalah kita katakan sebagai itulah contoh bare. Takungan air. Okay. Dan satu lagi yang cikgu ingin bawa kamu sebenarnya adalah, okay, ada satu lagi tempat iaitu kita katakan sebagai di sini, iaitu tempat yang wajib kita singgah di sini, iaitu Angkor Wat. Ini adalah candi. Okay. Ini mesti kamu singgah, iaitu Angkor Wat. Iaitu salah satu candi yang dibina untuk kita kata sebagai untuk kepercayaan. Kepercayaan. Dan berapa besarkah Angkor Wat itu? Okey, inilah dia Angkor Wat. Nampak tak? Masya Allah besarnya. Okey, dan dia menjadi tempat pelancongan. Besar gila. Angkor Wat ini ya. Okey. Okey, dalam Angkor Wat ada apa? Dalam Angkor Wat tu sebenarnya adalah banyak untuk kita kata sebagai dia punya patung-patung untuk penyembahan agama dan juga ukiran-ukiran yang ada. Yes, betul. Kalau tak percaya, jom kita masuk. Dah nak tengok kan? Jom kita masuk. Kita masuk nampak. Ini dalam je. Ini dalam dia. Nampak tak? Banyak ukiran-ukiran. Ya, ukiran Mahabharata. You see? Tumpang lalu. Okey. Husna Fazil pun ada. Silakan Husna Fazil. Tumpang lalu ya. Okey. So kita lihat di sini. Ni bukan sahaja ukiran-ukiran, orang putih pun ada. See? Orang putih pun ada. Kan? Orang putih pun ada, orang tak ada muka pun ada. Ni kenapa kau punya air botol kat dalam seluar ni? Masya Allah. Air botol dalam seluar. Oh, bahaya. Okey, baik. Okey. Air botol dalam seluar. Please jangan buat di sini ya. Jangan buat di sini. Okey. Jangan letak botol air mineral dalam seluar. Baik. Seterusnya.
Censored. Nanti jadi cerita lain pula. Okay, baik. Okay. So, okay. So, nampak tak? Penuh dengan ukiran-ukiran. Ini di dalam Angkor Wat. You see? Memang terbaik lah. Ya, Utaya kelas sejarah. Nampak tak? Dia main cak-cak. Hai. Dia pun main cak-cak. Hai. Kamu buat? Hai. Dia main cak-cak lah ni. Dia main cak-cak pula. Peekaboo. Macam tu. Hai. So, so inilah okay, bahagian dalam Angkor Wat. Main hide and seek ya. Macam itulah keadaan yang ada di dalam Angkor Wat. So ini dalam Angkor Wat ya. Cantik kan? Memang cantik. Ukiran dia memang cantik. So ini gambaran Angkor Wat daripada dalam. Jadi okay. So Angkor Wat ini dikelilingi oleh takungan air juga yang berbentuk petak. Dan ini dibuat daripada zaman dahulu lagi. Kalau kamu tengok dia punya petak tu memang sharp. Kamu sampai petak lah nak tengok macam nak fikir macam mana dia orang boleh buat petak. Sampai kamu petak macam mana dia orang buat petak macam ni. Okay. So petak tak? Tak petak kan? Okay. Cikgu pun tak faham lah. Ramai budak-budak sekarang ni, oh petak aku, petak. Petak? Kan? Okay. Jadi ini satu misteri lah. Ini satu misteri. Bagus. Okay. So itu semua berada di kerajaan Angkor pada suatu ketika dahulu. Di mana ni sekarang ni? Angkor ini sekarang ni berada di kawasan Cambodia. Cambodia ni maknanya di atas Kemboja dan tak jauh daripada Malaysia lah. Tak jauh daripada Malaysia. So, okay. So, maka dengan itu, cikgu buka kepada sebarang soalan. Kalau